So hari ni we have 5 topics apa yang kita akan cover untuk chapter 4. Okay, what is decision making process? And then second, apa yang approaches that managers has for decision making. Okay, and then type of decision yang manager perlu buat. Okay, and then group decision making, right? And then juga yang kelima adalah issue in decision making. Okay, so kita akan tengok 5 topik ni lah. Okay, so saya tak ada extra laptop, so saya guna telefon saya kan. Right. So every day apa yang kita buat lah, sama lah macam hari ni, pagi ni kan, you buat decision to come to class and macam, so every day kita akan buat decision making process. Kadang ada yang kecil, ada decision yang kita kena buat, ada decision yang very big punya decision kan. Saya tadi dah sampai depan kampus kan, dah sikit lagi dah nak sampai depan kampus, and then memang tengok air dah tinggi sangat, saya patah balik contohlah kan. So now apa itu yang decision yang saya terpaksa buat, kalau tak kejap lagi tak siap, tak start kelas pukul 11 kan. So I have to turn back kan, so that I have enough time to come home and buat kelas lah. Okay. So dalam decision making, okay, so decision making a simple words lah, in a simple words adalah choosing between alternative. Kita memilih di antara beberapa pilihan, alternatif kan, beberapa pilihan yang kita ada kan. Sama ada pilihan tu boleh jadi boleh jadi dua contohnya, boleh jadi dua kan, ataupun more than two lah. Then only kita panggil decision making process. So kalau kata hanya ada satu saja keputusan, benda kita kena pilih kan, so itu bukan decision making. Okay, yang tu adalah rutin yang memang kita dah program in our brain, we already program in our brain and untuk buat. Okay, so dalam decision making, okay, decision making kita ada 8 proses lah, 8 steps. Okay, so kita akan go through steps ni. So this is one of popular question lah, selalu ditanya dalam exam kan. Apakah steps dalam decision making process? Even dalam marketing pun ada steps mengenai decision making. Okay, sebab bila kita beli barang selalunya, okay, bila kita beli barang pun kita kena buat decision. Sebab tu dalam marketing pun ada decision making process. Dan dalam management kita buat decision making, membuat keputusan berdasarkan situasi yang berlaku dekat dalam tempat kerja ke contohnya, ataupun belajar ke kan. Macam T1 semalam saya suruh pilih ahli kumpulan, decision making lah tu. Satu kumpulan kena ada 9 orang kan, ramai kan. So you kena buat decision making ni, siapa ni nak join group kita orang kan. So apa pilihan yang you, apa proses yang you perlu lalui ataupun langkah-langkah yang awak perlu lalui untuk buat decision, untuk buat keputusan. Okay. So the first step, identification of the problems. Okay. And then lepas kita kena tahu dulu apa masalah dia. Saya suruh buat kumpulan. So masalah dia kan, masalah utama dia, saya suruh buat kumpulan. Okay. And then selepas dah buat kumpulan, okay, so you identify apa decision criteria dia. Okay, so saya kata, okay, satu kumpulan boleh 9 orang je ataupun 8 orang je kan. Sebab kalau tak nanti ada kumpulan tak cukup ahli kan, saya kata macam tu. Okay. And then kena pilih lah. Ramai ni pilihan, tapi macam mana you decide nak pilih ahli kumpulan ataupun nak cari orang nak join group you contohnya. Okay. And then allocation of the weight to the criteria. So bila kita nak buat apa-apa saja keputusan, biasanya kita akan ada beberapa ciri-ciri lah, senarai apa yang kita nak dalam pemilihan tu kan. Okay. So kita nak orang macam mana contohnya, okay, ataupun kita nak barang macam mana, katakan kalau kita mau beli barang kan, kita nak barang macam mana kan, ataupun macam you pilih masuk universiti lah kan, katakan kan, you nak pilih universiti, apa kriteria utama, saya nak yang dekat dengan rumah contohlah, saya bagi contoh kan. So you akan list dulu apa kepentingan dia, so baru you boleh buat pemilihan alternatif.
So and then you tengoklah timbal balik apa yang alternatif yang awak ada, pilihan yang awak ada. Okay. And then selepas tu kalau saya selalunya saya biasanya buat list lah di senaraian. Kita ada analisis apa pro and cons lah, kelebihan dengan kelemahan setiap keputusan yang kita buat. Okay. So itu yang kita panggil, kita analyse kan. Kita fikir dulu, kalau aku buat yang ni okey ke tak? Kalau okey, kenapa okey? Kalau tak okey, kenapa tak okey? Contohnya. Okay. Macam saya suruh pilih usahawan hari tu kan, ataupun leader kan yang awak admire kan. Kenapa awak pilih dia? Kenapa tak pilih orang lain? Contoh. So kena pilih lah sebab ada banyak kan. And then step seterusnya, pilih. Kita memilih. Selection adalah kita memilih. Okay. And then implementation. So lepas kita dah pilih, then kita implement lah apa keputusan tu. Okay. So maksudnya kalau implement alternatif, dah buat dah kumpulan. Okay, tu contohnya lah. And then lepas dah buat keputusan, lepas dah implement keputusan, okay, and then kita evaluate balik. Adakah kita punya keputusan tu betul ke tak? Saya tak nampak kalau you all angkat tangan ataupun type. Madam, maaf ganggu. Ada yang tak boleh Line masuk. 2 tak boleh masuk. Okay, okay, tak apa. Alright, thank you. Okay. Alright. Okay. Continue. Okay. So ulang balik sikit. So apa yang kita buat hari ni adalah on decision making. Okay. Boleh dengar suara saya okey? Hujan lebat ni. Saya Boleh, tak madam. Okay. Boleh, madam. Alright, thank you. Okay, so dalam decision making process, this is the first subtopic lah untuk topik hari ni. Okay, dalam decision making process kita ada 8 langkah. So ni adalah langkah-langkahnya lah. Okay. So lepas kita dah buat keputusan tersebut, okay, lepas kita dah buat sesuatu keputusan, kita akan patah balik dan tengok adakah keputusan kita tu efektif ke tak. Kalau tak efektif, katakanlah apa yang kita buat, contohnya awak decide nak buka bisnes contohnya kan, ataupun nak jual barang dekat Shopee katakan. So bila kata tengok tak untung lah contohnya, and then kita start balik apa masalah dia. So proses tu akan terus berlaku sampailah you dapat keputusan yang awak berpuas hati lah. So kalau ikut dalam bisnes, walaupun kita dah puas hati, mesti bisnes kita akan pergi lebih jauh kan. So nak tambah, katakanlah nak tambah kedai baru katakan. So awak akan mula balik daripada identification of the problem, mengenal pasti masalah tersebut. Okay. So prosesnya akan sentiasa berada dalam 8 langkah inilah. Okay. So this is penerangan dalam bentuk gambar. Selalunya dia bagi contoh, biasanya kita bagi contoh dalam kelas, kita bagi contoh macam topik ni dia bagi contoh kereta kan. Okay. So kenapa selalu kita bagi contoh yang besar? Sebab dalam keputusan lagi tinggi ataupun lagi mahal harganya, lebih susah kita nak buat keputusan tersebut. Kan? Berbanding benda yang lebih murah lah katakan. Okay. So nak makan kat mana? Saya tahu kan, selalunya perempuan kan susah nak decide nak makan kat mana katakan kan. Nak keputusan nak buat makan kat mana, sebenarnya lebih mudah daripada buat keputusan nak beli telefon baru contoh. Okay? Sebab telefon baru mungkin dalam 2,000, 3,000 harganya kan. Tapi pergi makan kat kedai mungkin RM10. Katakanlah RM10 kan, kita kata per day. Jadi keputusan yang kecil sebenarnya lagi cepatlah kita buat berbanding keputusan yang besar. Sebab tu kalau kata nak survey phone ke, you nak beli apa? Motor kan? Katakanlah nak survey motor ke, lama. Biasanya kita akan buat lama keputusan tu. Okay? Tapi proses dia sama saja. Okay? So identify the problem and then identify the decision, macam mana kita buat keputusan tersebut. Lepas kita senaraikan apa kriteria dia. So bila kita senaraikan, kalau tengok contoh ni dia bagi markah kan. Yang penting untuk orang ni katakan Azam nak beli kereta. Okay. So Azam kata yang penting harga. Okay. Dia nak harga yang murah dan berpatutan untuk bajet dia. So bila disenaraikan apa yang penting untuk dia,
So dia nak harga yang dalam range katakanlah berapa, contohnya 30,000, 40,000 katakan, kan, ada ke 40,000 kereta kan. Saya nak beli Tesla. Nak apa? Nak beli Tesla. Okay, so mungkin nak Tesla kan. Okay, so katakan kalau Tesla lagi lama lah decision nak membeli Tesla tu kan, berbanding nak beli Proton Saga contohlah kan, sebab beli Tesla lagi mahal kan, betul tak kan. So katakanlah kita ada semua duit di dunia ni, nak beli Tesla, okay. So keputusan dia selalunya orang yang nak Tesla, biasanya lah orang yang nak Tesla dan mampu membeli Tesla, harga bukan faktor utama dah bagi dia. Jadi bila kita ada kriteria-kriteria ni, setiap orang akan ada ciri-ciri yang berbeza. Maksudnya dia ranking kan ciri-ciri ni berdasarkan apa yang dia nak. Kan? Orang yang nak Tesla selalunya motivasi dia berlainan. Kan? Okay. Orang yang nak comfort contohnya lain. Ataupun single katakan kan, orang yang baru mula kerja dengan orang yang dah ada ada family, anak seorang ataupun anak 3, lainlah ciri-ciri setiap kriteria tersebut. So bukan semua orang akan ada ciri-ciri yang sama. Okay? So masa zaman slide ni, masa zaman kursus ni buat Tesla tak masuk dalam senarai kan. Okay. So sebenarnya this is a normal punya kereta pilihan Amerika lah kan, Toyota, Ford, Jeep, Mazda ni kan, semua ni. Okay. So dia listkan semua jenama yang dalam lingkungan apa yang dia perlukan. And so dia kata okey lah, aku decide nak beli Toyota contohlah kan, Toyota. Tapi ada banyak lagi alternatif lain. Mungkin orang lain tak nak Toyota kan. Tak kelas lah pakai contohnya. If you go for the classic, okay. Right. So bila kita buat decision, So bila kita buat decision, biasanya akan ada kesilapan lah. Mana-mana saja keputusan yang kita buat akan ada advantage, disadvantage. Okay. Ada keputusan yang kita buat tu baik waktu tersebut, tapi mungkin bagi orang lain that's not the best decision. Mungkin bukan keputusan yang baik untuk semua orang. Okay. So ni antara ciri error lah yang selalunya yang kita buat. Okay. Bukan kata di kalangan manager sahaja, hari-hari pun sebenarnya kita buat kesilapan yang sama kan, ataupun bias, kita kata bias yang sama kan. Okay. So bias overconfident contohnya. Kita yakin bisnes kita adalah yang paling bagus dekat dalam industri tourism contohnya. Kita yakin. Ya? Tapi siapa yang kata? Kan kita ke? Orang yang ada bisnes tu ke? Ataupun orang lain yang cakap? So selalunya overconfident yang berlaku bila mana owner bisnes tu yang fikir dia yang paling bagus dalam bidang tersebut. Okay. So bukan kata kita daily proses sahaja, but in businesses pun selalunya berlaku kesilapan ni lah. Okay. And then panah tak tahu nampak. Okay. So immediate gratification. Gratification ni selalunya kalau kata ya saya. Ada orang tak dapat masuk lagi. Yang link 2 punya ada yang tak dapat masuk. Tak ada pun. Nampak kan skrin kan? Tak ada pun. Dah, ada lagi. Okay. Alright, continue. Alright, okay. So, kesilapan ataupun bias kedua, error ataupun bias kedua yang selalu kita buat adalah immediate gratification. Okay. So, apa dia masukkan dengan immediate gratification adalah apa yang kita nak benda tu cepat. Okay. This is common berlaku terutamanya zaman sekarang. Ada lagi ke? Masuk. Okay. Kenapa kerap berlaku gratification? Sambil-sambil tu saya
Okay, saya admitkan dua orang ni. Okay, kenapa berlakunya immediate gratification? Sebab sekarang zaman social media. So bila zaman social media, lagi cepat kita post sesuatu kan, dan lebih cepat kita dapat like, kita lebih happy. Jadi bila social media program brain kan, kita punya otak bekerja macam tu, bila kita pergi bekerja, maksudnya bila awak kan, saya pun termasuk, bila kita pergi bekerja, kita akan buat kesilapan bila mana kita buat keputusan kita nak result dia nampak esok ataupun nampak sekarang. Kejap lagi ni aku buat keputusan ni dah nampak dah perubahannya. So itu yang selalunya yang berlaku lah. Kebanyakannya even komplain yang saya terima dekat tempat kerja pun selalunya kebanyakannya sekarang berkenaan gratification. Sebab apa yang you buat tahun tu, you nak nampak tahun tu juga result dia. Dan biasanya dalam management ada proses yang kita buat, bendanya nampak sekejap tapi ada setengah nampak lama kan. Contohnya lah saya bagi macam masa universiti kata kan, dia nak naikkan kualiti pengambilan pelajar UMK katakanlah kan. Okay, universiti cakap benda ni sebenarnya dah a few years ago lah, beberapa tahun, dalam 5 tahun lepas lebih kurang kan. So masa mula-mula tahun pertama tu kan, tak nampak pun beza berapa ramai student masuk FHPK lah, senang kan, berapa ramai student masuk FHPK, kami tak nampak pun beza benda tu kan. So orang kata betul ke tak kita buat program kita ni kan, masa tu kami revise curriculum, okay, buat curriculum kan, nampak ke tak result dia kan. So orang nak nampak result waktu tu tapi memang tak nampak kan. So now lepas dah berapa ni, tahun ke-4, 5, tahun ke-5 lah lebih kurang kan, dalam tahun ke-5 kita nampak lah kualiti student yang masuk ke FHPK lebih bagus. Contohnya kan, FHPK jadi pilihan antara top courses kalau dekat UMK kan. 3 program SAS, SAP, SAH, 3 program adalah top dalam top 5 program pilihan dekat UMK sekarang kan. Benda tu masa first year saya datang tak nampak pun benda tu. Memang susah, bukanlah kata nak cari student tak adalah susah sangat, tapi number of student tak sama macam sekarang dan juga kualiti student yang masuk ke FHPK tak sama macam kualiti sekarang. Itu apa yang berlaku lah kan. So dalam tempat kerja kebanyakannya banyak orang buat kesilapan gratification ni lah sebab dah terbiasa dengan social media. Bila ke office tak ada orang hari-hari puji kita bagus, maksudnya tak ada orang like kita hari-hari. Itu yang saya advice lah you awal-awal kan. So you kena motivatekan diri you sendiri. Tak kisahlah hari panas ke, hari hujan ke, rasa malas nak kerja ke, awak yang kena motivate diri awak sendiri hari-hari. Hari-hari kan, saya pun pelan-pelan juga buat kan. It's not easy, saya pun tahu hari hujan macam ni contohnya kan. Kesenang nak bangun datang kelas lah pada saya kan. Cuma saya bersyukur bila online learning, student tak payah datang kelas, tak payah fikir nak angkat kain, kalau perempuan kan. Sebab air kalau dekat kampus memang sampai ke lutut lah selalunya kalau musim banjir macam ni, musim tengkujuh kan selalunya. So student kebanyakannya memang tak datang kelas. Macam ni you tak ada masalah nak datang kelas sebab kita online kan. So you boleh tengok saya daripada telefon awak je contohnya macam tu. So pada saya is an advantage online learning lah. Okay. Alright. Apa lagi? Anchor. Anchor selalunya kita guna dalam bentuk sail. Apa tu, kapal kan pakai anchor kan. Okay. So anchor ni selalunya bila kita dah kerja lama, selalunya lah bila awak dah kerja lama, dah terbiasa buat benda dan dengan sesuatu cara. So bila masuk katakanlah tukar tempat kerja, katakan orang kata oh you kena buat benda ni macam ni, tukar cara buat kerja. Contohnya surat, katakan awak dah terbiasa buat surat, ada format dia. Tapi bila awak pergi office baru, dia tak nak format surat lama, dia nak format baru. So you kena belajar format yang baru tu. Okay. So dalam office benda ni common lah selalunya. Saya pun hari-hari, semalam pun ada, hari-hari terima benda macam ni lah kan. Okay. And then perception bias, yang ni kita daily apa yang kita buat, mungkin bias kita pasal
kita punya education background kadang, ataupun cara kita berfikir, dan kita boleh buat juga perception bias, okay? Sebab bila kita fikir pasal sesuatu benda, kadang kita dah tahu orang tu aku tak boleh dengan dia ni, contoh. So itu semua kadang bias kita je kan. So benda ni common, saya tak kata student je, saya pun selalunya ada buat benda yang sama. Kan? Saya pun training mind, cara saya berfikir supaya kena ubah perception kan. Kita semua sama, contohnya equal lah in terms of kalau kat tempat kerja kan. Sebab kadang orang cakap macam tu lah, kau hebat tu, tapi saya pun fikir juga kalau aku hebat, aku pun nak semua orang lain sama hebat kan. Kenapa nak hebat seorang? Baik kita hebat bersama-sama, so that the team will be better kan. Saya jenis orang macam tu bila saya bekerja, which is orang kadang tak faham kan kenapa saya selalunya push orang lain belajarlah benda ni, buatlah benda ni juga, so that bila saya tak ada, you boleh buat benda ni. Saya selalu pesan macam tu kan, bila saya tak ada, sebab saya takkan berat selama-lamanya katakan jadi ketua dekat satu-satu unit. Samalah nanti bila awak kerja pun, awak takkan jadi ketua dekat satu-satu unit, jadi supervisor kat satu-satu tempat tu lama. Biasanya kita akan rotate. Kita akan rotate pergi department lain, kita akan rotate department lain. So kalau kata kita je bagus, anak buah kita tak bagus katakan, contohlah saya bagi, kita je bagus, maksudnya awak je bagus, tapi anak buah awak tak bagus, nanti bila awak tak ada, siapa yang nak gantikan tempat awak buat kerja? Maksudnya siapa yang nak jalankan kerja-kerja yang you dah buat selama ni? Sebab tu saya selalunya kalau cakap dekat fakulti lah, saya kata minta rotate. Saya selalu minta di rotate. Sebab saya tak nak orang rasa selesa kan, bila dah biasa saya ada, orang macam tak apa, dia ada, dia boleh buat benda ni. Saya bukan Wonder Woman, saya selalu cakap macam tu, saya bukan Wonder Woman, saya buat kerja sebab amanah saya. Cakap, tapi you all kena buatlah kerja you. Saya katakan, you kena buatlah kerja you, kena jadi bagus juga. Saya selalu cakap macam tu lah. Walaupun anak-anak bos saya tak suka kan. Anak-anak bos saya tu pensyarah-pensyarah lah. Bayangkan lah. Mentality, kebanyakannya macam tu. Memang saya senior kat tempat kerja, tapi in terms of skill kita boleh ajar. Skill tu yang selalunya orang kadang dia tak nak ambil tahu. Itu yang selalunya problematik lah dekat tempat kerja, especially dalam membuat keputusan. Okay. Right. And then confirmation. Kita dah tahu sebelum ni sebab kita dah pernah buat decision tersebut. Macam business katakan kan, tahun lepas jual baju raya, waktu season hari raya dia buat guna kempen tu. Nak pakai strategi yang sama juga. Okay? Nak pakai strategi yang sama. Tengok-tengok bisnes tak jalan katakan. Kenapa? Sebab kita dah terbiasa. Mungkin tahun lepas environment lain. Orang semua kena raya daripada rumah beli baju, semua daripada online. Tapi tahun ni boleh beli baju dekat kedai. So you tak boleh dah guna strategi tahun lepas untuk strategi sama tahun ni. So sebab tu kenapa setiap keputusan kena buat perubahan. Okay? And then this is antaranya lah. So saya explain simple lah, error yang selalu orang buat lah. Okay? Saya tak payahlah kot explain semua. Okay? So ni dia punya penerangan dia yang lebih detail. Okay? So yang saya perasan selalunya perception lah yang biasanya lah, kebanyakannya overconfident. Yang tu selalunya lah error yang kita buat dekat tempat kerja, selalunya overconfident. Sejak daripada zaman social media, zaman TikTok ni lah, saya kata lah, daripada zaman TikTok ni saya tengok gratification adalah antara problem yang selalu orang buat dalam keputusan. Kalau boleh dia buat hari ni, dia nak esok, ataupun dia nak bila dia buat kerja, dia hantar kerja kat bos, dia nak bos kata, wah bagusnya kau. Kat office tak ada orang hari-hari puji you bagus. Saya tahu ni first time dengar sekali kot. Baru dengar sekali, itu pun kebetulan ada, selalunya tak ada pun. Dan saya tak expect pun orang akan puji sebab pada saya tu kerja saya kena buat. Okay. So antaranya lah yang selalu kita buat biasanya lah. Okay. And then dalam decision making penting lah untuk manager bila setiap kali kita buat lah. Okay. So bila kita buat keputusan, dia ada two parts of the brain lah, orang kata lah two parts of the brain. Satu part yang rational, iaitu part yang kita kata logical. Kita tengok nombor, kita buat keputusan, kita tengok nombor katakan
adakah keputusan yang kita buat tu sale, katakanlah bilangan sale tahun ni dengan tahun lepas lebih baik atau tak, kita tengok nombor tu adalah rasional kan. Juga tapi ada juga keputusan yang kadang kita tak buat ikut rasional lah kan. Kita more into intuition, kita punya gerak hati. Kebanyakannya business, even saya sendiri walaupun bukan dalam business, sebagai manager ada setengah keputusan yang dibuat ikut gerak hati. Sebab tu itu yang bezanya satu manager dengan satu manager lain punya kelebihan, which is nombor semua atas paper semua sama, tapi dalam gerak hati kadang ada orang yang pilih alternatif yang lebih tinggi risiko, ada orang yang suka low risiko, and so itu depends. So itu yang memang akan bezakan lah awak nanti bila awak kerja pun akan bezakan awak dengan pekerja lain adalah you punya gerak hati awak dalam membuat keputusan. Okay? Sebab apa-apa keputusan kita buat dalam hidup lah kan, apa-apa je lah. Bukan kat tempat kerja je, even in daily life, you takkan dapat puas hatikan semua orang. Tu je yang pada saya awak pun tahu benda tu kan. You takkan dapat puas hatikan apa-apa pun yang you buat daily, whatever. Okay. Ada lagi ke? Masuk ke? Sementara kita tengah ni. Okay, continue. So ni dalam assignment apa yang you kena explain lah. So bila awak dah pilih syarikat, group yang T1 kan dia dah tahu kan. Okay, so bila awak dah pilih syarikat, sekejap kan. Ni saya punya nota. Okay. Belum. Okay. So bila awak dalam syarikat, bila kita buat perancangan kita ada 4 kita panggil 4 keputusan yang kita perlu buat. Okay, 4 keputusan. Cara kita planning, organize, cara kita susun strategi, and leading. Okay, cara kita menggerakkan our organisation, dan juga cara kita control, macam mana kita monitor maksudnya. Macam mana kita control keputusan yang kita buat tu. So kita panggil, bila kita ringkaskan POLC, planning, organizing, leading, controlling. Okay. So saya tahu you belum pernah jadi ketua yang pegang position besar, tapi mungkin pernah jadi ketua kelas ke, ataupun dalam family ke, katakan kan, antara kawan-kawan you ke, mesti you pernah kan sekali jadi ketua kan, betul tak? Ketua apa-apalah you buat kan. Tak semestinya ketua tu, we are talking about boss dekat tempat kerja kan. Okay, so bila kita plan, so kita ada 4 lah. Biasanya 4 soalan yang kita tanya. So apakah long term objektif tersebut? Okay, company itulah kita cakap mengenai syarikat tersebut. So kalau kita kata pasal diri awak, apakah awak punya long term objektif datang universiti contohnya, ataupun dalam kehidupan, apa awak punya planning kan. So saya tak naklah tanya student SEM 1 apa awak punya long term objektif, sebab saya tanya kat SEM 7 pun dia tak boleh jawab soalan ni. Okay. So kalau SEM 7 pun blur, apatah lagi SEM 1. So tapi awak fikir-fikirkanlah apa awak punya decision, bukan decision, goal masa hadapan. Okay, goal masa hadapan. Okay. So bila dah tahu awak punya jalan, ataupun bukanlah jalan, hujung jalan, dah tahu hujung jalan nak apa strategi dia kan, macam mana nak capai semua tu kan. Okay. Kadang-kadang kita tak strategize untuk semua. Bila kita buat keputusan, kadang ada keputusan jangka masa pendek, ada keputusan jangka masa panjang. Kena ingatlah benda tu. So bila awak buat objektif, nanti nak buat assignment kan, nanti bila awak nak buat objektif, kita kena pecahkan apa long term objektif dengan short term objektif. So short term objektif selalunya apa yang kita buat dalam masa 1 tahun ke 2 tahun. So kebanyakannya keputusan yang dibuat semasa COVID-19 semuanya kebanyakannya short term. Sebab tak tahu esok nak jadi apa. Okay, so kebanyakannya perancangan sekarang dalam syarikat
Samalah saya rasa student you sendiri pun punya goal setakat hujung tahun ni je dulu. Tak fikir lagi miss tahun 2022 saya tahu kan. Sebab memang selalunya kebanyakannya orang sekarang tak buat keputusan, tak buat goal long term goal. Okay? Kebanyakannya buat short term goal. Okay? Tapi untuk bisnes nak tak nak dia kena ada long term goal, especially untuk syarikat yang besar. Contohnya macam Berjaya Hotel kan, saya share minggu lepas kan, Berjaya Hotel ke katakan KFC, McDonald's, dia kena ada long term goals. Nolofa pun mesti ada long term goals dia. Sebab syarikat diorang dah beratus ribu, berbilion macam Tesla kan, dia dah worth billion thousand lah, bukan ringgit lah, dia pakai dolar kan. Okay, so bila lagi besar syarikat tu, dia punya long term dia lebih bagus lah. Okay, and then strategi apa nak capai, okay, and then so long term, short term dah explain, and then setiap individu tu dia ada ke tak goal dia sendiri. Okay, maksudnya kalau dekat office selalunya kita pecah ikut department, meaning so mungkin department marketing dia ada tak goal dia sendiri untuk department marketing. Okay, so kalau kata untuk department, apa lagi department yang ada, katakan department operation, okay, so dia ada tak goal dia sendiri. So kita akan pecahlah, divide ikut department tersebut. Okay, and then untuk organize, okay, so dalam organizing biasanya siapalah yang kita report bila berlaku ataupun bila apa keputusan yang kita buat. So dia nak report kat siapa? Dekat ketua dia ke, kat supervisor dia ke contohnya. Lagi banyak cawangan ataupun lebih banyak staff kan, lebih besar lah dia punya structure dia. Ingat balik tak topik satu ke kan? Kita cakap pasal hierarki dalam organisation. So lagi besar organisation tu macam McDonald's kan katakan kan, dia setiap negara ada. Jadi lebih besar dia punya tempat, lebih besarlah cara dia kena organize. So selalunya dipecahkan, biasanya company macam McDonald's, company yang global ni, selalunya dipecahkan ikut region, ikut kawasan. Kawasan Asia ataupun kawasan Malaysia contohnya, dipecahkan sebegitu. Okay? Even dalam Malaysia pun dia kena divide, central, northern, south, eastern. Biasanya dia akan pecah. So setiap benda dia akan pecahkan ikut zone. Okay? Right. And then macam mana kita nak tahu siapa yang nak buat? Siapa yang nak buat? Kan? So bila kita dah ada strategi mesti kena tahu siapa yang nak buat. Kan? Manager ke yang kena buat, tapi biasanya dalam organisation semualah daripada level bawah sampai level atas semua kena buat. Cuma bila kita nak bagi tahu siapa yang nak buat, kita kena clearkan lah apa yang nak buat sehingga kita tak masuk lagi job description nanti kemudian. Okay. And then ketiga, leading. Okay, so macam mana you sebagai manager nak lead orang, nak lead. So nak lead orang dengan nak lead diri sendiri. Leading ni selalunya orang selalu tak highlight, which is bila kita lead, kita kena lead diri kita sendiri juga. Bukan setakat lead orang lain. Okay. So macam mana you nak motivatekan diri you sendiri, anda macam mana awak nak motivatekan anak buah awak. Okay. Lepas tu kalau kata berlakunya konflik kan, ada orang tak setuju dengan keputusan, sebab apa-apa keputusan yang kita buat mesti akan ada orang tak setuju kan, betul tak? Kan? Jadi bila dah katakan ada konflik, macam mana kita nak selesaikan konflik tu? So ini semua keputusan untuk dalam ketua lah. So katakanlah bila buat assignment, memang bleeding dalam COVID-19 agak mencabar lah untuk ketua, sebab lebih banyak keadaan yang kita tak tahu kita nak expect apa esok. Contohnya macam lockdown katakanlah, ataupun MCO kan. Business tak boleh buat keputusan untuk MCO sebab yang decide untuk MCO adalah government kan. Tapi bila katakanlah jadi lagi MCO, so next time apa yang dia perlu buat? Okay. So bila dah kata MCO, mesti akan ada orang yang kerja daripada rumah, ada orang yang datang office. Tapi ada orang yang pergi office dia tak setuju dia kena pergi office katakan. Contohlah dia tak setuju dia kena pergi office. So macam mana nak selesaikan isu tu? So nanti kalau buat assignment buka balik je lah chapter ni, go through balik pasal POLC ni. Okay. And then controlling. Okay. Semua aktiviti dalam office ataupun dekat tempat kerja, selalunya kita kena control lah.
kita monitor maksudnya. Kita monitor dan kita tengok adakah mencapai ke tak goal kita tadi kan. So kita patah balik dekat planning, capai ke tak kita punya objektif kan. Cara staff kita bekerja contohnya, ataupun cara kita buat bisnes, cara kita communicate dengan customer kita, adakah menjawab ke tak objektif. Okay. Sebab tu selalunya lah pada saya lah visi ataupun misi sesebuah company tu penting. Sebab itu yang akan kata ni long term goal kami. Macam UMK kan, keusahawanan teras kami tu long term goal UMK kan. So apa yang kita ajar dalam kelas, contohnya lah apa yang saya ajar dalam kelas hari-hari dekat student, adakah akan mencapai ke tak objektif UMK untuk menjadi universiti keusahawanan tu contohnya lah. Walaupun dalam kelas ni ikutkan asas pengurusan bukan subjek keusahawanan kan, kalau kata you nampak kan. Tapi you tak sedar adalah usahawan juga adalah seorang pemimpin, seorang ketua. Itu yang you tak nampak. So sebab tu kenapa subjek keusahawanan sebenarnya related dengan subjek asas pengurusan sebenarnya related dengan goal jangka masa panjang UMK, universiti. Okay? So kalau saya explain macam tu. Okay ke setakat ni? Okay. Okay, madam. So ni tadi Okay, saya masuk madam. rational. Okay, thank you. Okay, madam. Alright. So untuk decision making, so kadang kita buat benda rational. So macam mana kita nak tahu benda tu rational? So kita adalah ciri-ciri dia. So selalunya kita akan adalah objektif yang baik. Okay. And then problem tu ataupun masalah dekat dalam organisation tu kena clear. And kebanyakannya syarikat yang saya pernah kerja lah dekat Malaysia, saya memang kerja kat Malaysia je, tak pernah kerja kat luar negara. Tapi kebanyakannya syarikat adalah dia tak communicate dengan baik kepada employee apa yang dia nak. Kalau company tu dah bagus, sebab tu ramai orang masih pilih pergi company besar daripada pilih company kecil. Sebab company besar lebih clear apa yang dia nak dalam jangka masa panjang. So bila dia clear goal dia, employee senang follow je. Kalau dia sendiri tak clear, tak tahu esok bisnes nak jadi apa, sebab you tak boleh set goal you hanya nak sale 100,000. You kena tahu company kita adalah untuk menyelesaikan masalah apa. Tu yang kita kena tahu. So kita nak selesaikan masalah macam mana dalam komuniti kita kepada customer kita. Kita kena tahu benda tu. So itu yang kebanyakannya yang company kecil tak cover lah biasanya lah. Yang saya pernah kerja selalu problem dengan company kecil macam tu. Right. Okay. So ni komitmen, tak perlu tak ya, tak perlu. Alright. So ini yang saya kata tadi, gerak hati. So kadang ada keputusan dan kebanyakannya orang yang saya pernah kerja biasanya they are good leaders because dia punya intuition dia, gerak hati dia sangat baik. Tu yang kebanyakannya lah orang yang saya pernah kerja kan, yang memang kalau diorang tak ada, saya tak boleh bayangkan syarikat tu nak jadi macam mana. So kebanyakannya termasuklah syarikat kecil, intuition adalah sangat penting kepada satu ketua. Okay, satu ketua lah. Okay. Tapi it's not easy lah nak dapat intuition ni. So macam mana you nak dapat intuition ni kan? Practice. Practice make perfect. Tu je yang saya selalunya saya advise orang, kalau pergi internship memang betul-betul niat nak pergi belajar. Pergi belajar, you tak boleh letak position you sebagai bila pergi intern contohnya. Awak tak boleh nak letak awak hanya student sahaja nak pergi belajar, nak habiskan. Kalau niat awak just nak pergi student habiskan, awak dapat takat tu je lah. Tapi kalau niat you, kalau saya belajar daripada orang ni, lepas ni saya akan jadi, saya akan buka bisnes ataupun contohnya, ataupun saya akan jadi pekerja yang lebih bagus daripada dia katakan. Saya pernah sampai tahap tu. Saya nak jadi pensyarah sebab saya nak jadi lebih bagus daripada pensyarah saya. Tu antara saya punya goal awal-awal dulu. I want to be better than them. Dan kebanyakannya memang ingatlah saya dalam kelas. Diorang ingat saya dalam kelas. Padahal dah lama dah. Saya ambil kelas dengan diorang dah 10 tahun. Ada yang lebih daripada 10 tahun. Saya belajar dulu dengan diorang.
Tapi sebab sekarang dia ingat. Kalau sebut nama siapa, Alia masuk, oh aku ingat tu yang selalu tanya dalam kelas banyak. So itu saya punya goal dulu masa saya belajar is saya bukan nak jadi pensyarah masa tu. I want to be better than them. At mentoring orang, at share my knowledge with orang. I want to be better than them. Pensyarah dulu, even saya sendiri pun ada sebenarnya benda tu. Sebab saya belajar daripada generasi baby boomers kan. So diorang very strict dalam kelas . Kalau kau salah, dia cakap je kau salah. Ni pun tak tahu. Kan, saya dulu ada pensyarah macam tu. Kan. Saya tak offended pun belajar dengan dia kan. Dia memang, ni pun tak tahu. Kan. Kalau saya bagi jawapan, kan, kadang dia bukan nak jawapan betul ke salah. Kadang kan, dia just nak tahu apa pandangan kita kan. So bila saya cakap kan, dia kata kan, ya ke? Ni tah main hentam je. Dia salah. Orang Penang. Kan, profesor tu orang Penang kan, memang selalu kena marah. Saya yang selalu kena marah dalam kelas kan. Kalau orang lain malu kena marah dalam kelas, saya tak kisah pensyarah marah dalam kelas lah, tak lah kan. Kalau saya tak tanya, saya tak tahu kan. So saya jenis orang macam tu, itu kok reason dia kenapa pensyarah-pensyarah saya sebelum ni, kebanyakannya diorang dah pencen. Kemudian pensyarah-pensyarah saya semua ingat saya kan dalam kelas kan. Okay, so the third one kan. So bila kita buat problem, satu-satu problem dia ada dua jenis problem selalunya. Okay, especially dalam tempat kerja lah, dia ada dua problem. So satu problem yang kita panggil structured problem, macam bangun pagi bersiap nak pergi kelas lah, ataupun awak nak pergi Aeon esok, esok cuti kan, nak pergi Aeon, katakan esok kan. Tu semua structured problem, bangun pagi, buka mata, siap pakai baju, ayan tudung semua, okay keluar. Tu structured problem, tak payah fikir. Kan, sebab tu kalau you tengok a good leaders ataupun a great leader selalunya pakai baju colour sama kan, macam Steve Jobs. Bukan Steve Jobs je, banyak bos saya pernah kerja sebelum ni. Kan, ada seorang bos tu dia pakai kemeja biru je, dia tak pakai colour lain. Kan, sebab dia tak payah fikir dah nak beli baju. Kalau perempuan leceh kan. Aku pakai tudung sama, student pernah komplain. Saya pernah, student dulu pernah cakap, Miss memang setiap hari Rabu pakai tudung colour ni dengan baju colour ni. Saya kata kenapa? Dia kata Miss dah pakai dah baju dengan tudung ni minggu lepas. Kan, punyanya lah observer gila kan, observation sangat baik lah kan. Saya kata oh ya ke, saya dah pakai ke tudung ni minggu lepas, saya tak perasan cakap. And then baru saya perasan, oh rupanya saya susun baju nak pergi kerja Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dulu saya kerja kat Penang. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jadi every Rabu saya pakai baju yang sama, tudung yang sama. Dan kalau masuk kelas yang sama, setiap hari Rabu kan kita jumpa kan waktu kelas kan. Tu student tu tegur. Saya buat nak tergelak kan. Oh ya ke? Oh perhati rupanya kan. Sebab pada saya, lantaklah aku pakai baju apa pun, janji aku datang kelas. Saya jenis orang macam tu kan. Sebab tu bos dulu selalu marah. Sebab saya tak bergaya kan, saya tak bergaya. Sampai sekarang pun selalu saya kena marah kan. And then ada certain problem, ini yang tadi kata problem semasa COVID-19 kebanyakannya unstructured problem lah. Information tak complete, apa yang kita ada semuanya tak cukup. Okay, so setiap benda tu unik, satu situasi dengan situasi yang lain kan. So itu kenapa SOP itu utamanya membantu dalam kurangkan kesusahan buat keputusan. So kebanyakannya syarikat, McDonald's, KFC, Spa, tourism contohnya semua ada. Kita bukan cakap pasal SOP KKM tau, kita cakap pasal bila dekat tempat kerja, apa yang proses yang dikena buat. Contohnya lah nak prepare burger dekat McD nak prepare burger kat McD. Kalau awak tengok susunan burger dekat McD sama je setiap kali keluar. Okay? Sebab apa? Sebab prosedur dia, so kalau katalah next time awak pergi McD, masuk dalam restoran, awak tengok macam mana dia prepare burger you dekat belakang tu. Kau boleh nampak kaunter dia. Kan? Awak tengok, dia dah ada dah dia punya laci-laci dia. Lepas tu dia susun dah kertas tu, kertas balut burger tu. And then you tengok cara dia letak semua sama. Dia akan susun bun dulu, lepas tu dia akan letak sos. So bila dia buat benda tu, proses tu sama, so dia akan dapat kualiti yang sama setiap kali. So itu macam mana McDonald's kurangkan error daripada rutin harian proses kerja dia. Okay, sebab orang yang buat burger semua hari-hari kan orang lain-lain, bukan orang yang sama. Even hari yang sama pun
shift pagi orang lain, shift tengah hari orang lain, shift malam orang lain. Tapi dia nak kualiti yang sama je. Okay. Tu prosedur tu dia akan repeat. So tak ada alasan hari ni salad dekat atas, cheese dekat bawah. Esok cheese dekat atas, salad dekat bawah. Okay. So itu kalau burger kau sendiri, kalau kau buka gerai, buat gerai sendiri ikut suka lah kan. Tapi kalau kata company, kita kena buat lah decision macam tu. Sebab tu orang selalu marah, sebab tu pentingnya training. Kan? Supaya kita kurangkan kita marah orang, kena ada training. Okay. So bila kita buat keputusan, ada keputusan, ada keputusan yang kita buat, program and non-program decision, and ni apa maksud dia? Lower and top level ni lebih rendah jawatan ataupun level dalam syarikat, lebih sikit kita buat non-program decision. Contohnya macam tadi saya bagi contoh staff McDonald's. Staff yang buat burger tu adalah staff level bawah, bukan level eksekutif. So bila dia buat keputusan, dia hari-hari hanya buat benda yang sama je, dia repeat. Dia jarang kena buat keputusan, contohnya macam mana nak naikkan sale restoran. Sebab dia bukan involve perkara tersebut. So untuk top management, selalunya dia kena fikirkanlah, okay, tahun depan kita nak tambah lagi 100 restoran McD kat Malaysia. Ataupun kita nak buka 10 cawangan spa baru, Hanan Spa kan, katakanlah Hanan Mandy Spa, kita nak buka 10 cawangan baru kat Malaysia. Tapi ekonomi kita tak tahu macam mana keadaan ekonomi. So sebagai orang yang nak buka spa kan, yang nak buka lagi 10 cawangan baru Hanan Mandy Spa, dia kena fikirlah kebaikan ataupun keburukan dia buat keputusan untuk buka 10 cawangan. Okay. Mungkin dia tak boleh buka 10 tahun depan, mungkin dia boleh buka 2 katakan, contohnya lah. Tapi keputusan macam tu siapa yang buat? So paling tinggi dalam syarikat biasanya CEO lah. So CEO dengan tim-tim CEO yang kena buat. Bukan orang yang awak pergi dekat spa yang tolong buat massage tu. Bukan dia yang buat decision tu. Itu maksudnya top level dengan higher level dalam syarikat yang membuat keputusan. Okay. Untuk program decision, lagi dekat structure tu, maksudnya tadilah proses kerja tu dah bagi tahu step 1 buat apa. Step 1 bubuh bun, step 2 bubuh sos, step 3 bubuh patty burger, step 4 bubuh salad. So tu maksudnya structured. Okay, unstructured, kita katakan contohnya tiba-tiba esok banjir, katakan tiba-tiba esok banjir kan. Bukanlah kata tiba-tiba esok banjir ataupun tiba-tiba esok mata wang jatuh, katakan contohlah. Kita tak doa mata wang jatuh kan. Katakan mata wang jatuh. So kita bila mata wang jatuh so kita tak tahu kata mata wang nak jatuh. Contohnya. Tak tahu. Sebab industri kita related dengan mata wang penting. Sebab tu kenapa you belajar ekonomi sebenarnya. Sebab dalam industri hospitality, tourism, wellness related sangat dekat dengan keadaan ekonomi. Okay, so you kena faham benda tu dan kena belajar lah. Sebab tu kenapa belajar subjek ekonomi. Bukan saya sahaja Dr. Fahmi bersemangat mengajar kan. Okay. Saya tahu kenapa dia bersemangat mengajar sebab office dia tepi office saya dengar sebiji apa yang dia repeat dalam kelas dia kan. Saya lepas ni boleh jadi pakar ekonomi. Hari-hari saya dengar kan. Okay, so certain uncertain ni tadilah keputusan yang certain, risiko. Okay, so kadang kita berlakunya risiko tak semestinya risiko banjir apa semua, mungkin risiko macam tadi keadaan ekonomi tu risiko investment. Okay, ada risiko sosial macam COVID-19 tu risiko sosial, keadaan sosial, tapi nak buka bisnes tapi tak tahu ready ke tak sebab takut infected by COVID-19 contohnya. And then uncertain ni dalam bisnes sekarang kebanyakannya banyak related dengan COVID, tapi untuk bisnes lain adalah inilah liquidity lah, cukup ke tak duit untuk pusingan. Yang tu selalunya lah keadaan kewangan sekarang kebanyakannya uncertain. Okay. So next topic. Okay. So bila kita buat keputusan, kebanyakannya keputusan kita buat dalam kumpulan. Okay.
Dan bila kita buat keputusan dalam kumpulan, so kita ada beberapa jenis kumpulan lah. So kita ada komiti, kita ada task force, kita ada panel dan juga kita ada team. Okay. So kalau kata saya, banyak dah saya duduk dalam ni kan, tak habis-habis kan. Sebab apa, semua kerja memang tak habis pun kan. Right. So dalam keputusan, bila dalam kumpulan, so kita ada advantage dengan disadvantage lah, ada dua parts. Okay. So apa bagusnya keputusan dalam kumpulan? Kita dapat pelbagai perspektif. Kan, lain orang, lain pandangan. This is part yang saya paling suka bekerja dalam kumpulan. Sebab ada orang yang lebih kreatif daripada saya. Kan, ada orang yang lebih bertenang, lebih rasional daripada saya membuat keputusan. Kan. Itu yang sebenarnya saya suka kerja dalam grup. Kan. Walaupun saya bagus kerja seorang tapi saya suka kerja dalam grup. Ya. And then kita ada complete information. Sebab apa? Sebab semua orang akan ada pandangan berbeza, jadi kita boleh kumpulkan pandangan tu untuk dapatkan apa pandangan terbaik untuk syarikat kita. Okay, untuk syarikat awak. And then kita boleh generate alternatif. Kita adalah, okay, mungkin kata siapa tadi, Syafiqah. Syafiqah bagi keputusan, bagi kata saya cadangkan kita buat syarikat ni lah contohnya. Tapi orang ni kata tak yalah kita buat syarikat ni lah contohnya. So bila you ada banyak pilihan syarikat, and then okay, so kita nak pilih yang mana? Okay, kita undi, betul tak? So mungkin you accept cara undi sebagai cara untuk you solve problem tu. Ataupun mungkin tak undi, mungkin kita fikir okay lah, Miss kata kita kena pergi internet dulu tengok banyak mana maklumat yang kita boleh dapat. So bila kita pergi internet, kita kata syarikat ni lagi banyak lah daripada syarikat ni. Kita pilih lah yang ni. Okay. So itu gunanya bila you ada banyak ramai orang dalam team you. Tapi bila team besar sangat pun ada disadvantage juga kan. Team terlalu kecil pun tak bagus. Okay. So this is advantages lah. Okay. So tapi bila dalam group, contohnya bila kita undi, ada juga kelemahan. Lambat, ada yang tak undi. Woi, kau ni bila nak undi ni kan, kita orang tunggu kau ni, lambatnya lah. Tak perasan lah mesej. Saya kan selalu je baca mesej student kan. Ada kelas tak hari ni? Bukan korang, grup yang hari tu, hari Isnin. Hari ni ada kelas tak? Aku kan tiap-tiap minggu hantar mesej dalam grup. Ada kelas. Lagi mau tanya ada kelas ke tak hari ni kan. Macamlah cuti. Saya kan, tolonglah, saya tujuh pula tu kan. Memang kalau ikut saya dulu kena marah dia orang tu. Malat layan. Tapi ada problem juga dalam grup kadang-kadang dominate. Kan? Ini problem lah juga bila dominate ni. Orang macam saya selalunya akan jadi orang yang bila saya start buka mulut, orang akan duduk diam dah akan memikir balik. So saya tak suka bagi pandangan dulu. Kalau orang kata okay round the table, saya pun nak cakap, saya akan tunggu jadi orang last. Sebab once saya cakap, orang semua akan ikut saya punya keputusan. Saya tak suka macam tu. And that's not the best way untuk buat keputusan. Okay? And then bila semua orang, ni yang selalunya lagi satu yang saya tak suka pasal undi lah, in a way lah kadang-kadang. Bila semua orang undi, kita jadi pressure. Sebab, alamak, aku tak fikir macam diorang fikir, tapi aku kena follow diorang tu. Kalau aku tak, dalam 9 orang, aku je yang pelik, nanti orang akan kata aku ni tak support member lah, contohnya. Pernah tak rasa macam tu kan? Saya selalu. Sebab saya selalunya bukan popular, saya selalunya buat pilihan yang bukan popular pilihan. Bukan saja-saja nak melawan kan. Saya adalah orang yang akan duduk fikir dalam jangka masa pendek apa yang bagus, dalam jangka masa panjang apa yang bagus. Saya banyak fikir, saya overthinking kan. So overthinking pun ada tak bagus jugalah. So at one time pernah sekali kami ada berapa 7 orang. Saya je yang tak setuju, lagi 6 orang setuju. Apa yang diorang buat, diorang boycott. Tu yang selalunya yang jadi lah kan. So orang macam saya kental hatinya. So kau boycott lah. Malat layan. Pada saya tu semua sekolah high school punya perangai lah. Which is not a good thing to do. Right. So bila grup bagus. Okay. So kita buat keputusan dalam kumpulan. Sebab tu kenapa selalunya kita bagi assignment berkumpulan. Kita tekankan kreativiti dan bekerja dalam kumpulan lah. Inilah heterogeneous ni. So you semua ada pandangan berbeza.
Tapi apa yang you boleh come out dengan that solution? Tahun lepas saya mengajar ada satu subjek pengurusan enterprise. Kan? Diorang kena buat business proposal untuk bisnes baru untuk bisnes baru. Saya boleh katakan lah kebanyakannya group memang come out dengan very creative business solution. Kan? Furniture custom made contohnya kan. Diorang nak buat perabot asalnya. Lepas tu saya kata okay, perabot apa yang you nak buat? So bila brainstorming session kan, okay, perabot apa yang awak nak buat? So saya kata tengok tak apa trend baru dalam pembuatan perabot kan. So student SAW tapi dia orang minat dengan bisnes perabot tradisional. Okay. So saya cakap okay, so perabot apa yang you all minat? Saya tanya masa tu. So bukan minat, trend. Saya tanya apa trend? Dia kata sekarang kita tengok banyak custom made product. Okay fine. Tapi custom made product mahal. Okay betul? Memang pun. Kan custom made product lebih mahal kan daripada produk yang kita beli sama dengan semua orang kan. So saya kata ada tak peluang untuk bisnes custom made? So dia kata ada sebab orang masih beli IKEA. Nampak tak? Padahal kalau ikutkan IKEA tu bukan bisnes custom made tau. IKEA tu sekarang consider macam beli barang sama je kat kedai runcit. Sebab rupa dia kan keluar sama je. Kalau you tak tahu IKEA, you pergilah Google IKEA tu apa kan. Saya tak nak explain. Kan? So you pergi Google IKEA tu apa. Okay? So they come out dengan business proposal custom made untuk produk rotan. Kan? Custom made untuk produk rotan. Kan? So dia buatlah sendiri, dia orang punya design perabot yang saya tak suruh buat semua. Saya suruh dia buat kerusi je. Kerusi daripada rotan kan. So dia orang come out dah dengan simple design macam mana jenis you boleh customizekan you punya kerusi rotan you. Tu antara bisnes yang saya pernah tengok business proposal student, even though student SW boleh come out with a good solution. Sebab student selalunya pilih the safe side bila suruh buat bisnes. Kalau letak business proposal depan saya, selalunya akan keluar bila saya suruh present, tak habis-habis semua bisnes ada something perkataan cheese. Nanti saya tahu you all akan buat asas pengurusan. Apalagi subjek-subjek asas keusahawanan, pengurusan enterprise, innovation produk, inovasi produk. Tak habis-habis propose business cheese. Tolonglah kan. Saya memang masuk kelas saya tak nak dengar dah business cheese. Saya kata nothing revolutionary pasal cheese. Saya kata unless you duduk dekat Perancis yang memang pengeluar cheese terbesar contohnya. Kalau you duduk kat kawasan tu saya bagi. Kat Malaysia tak ada cheese producer. Betul tak? Negara kita tak buat cheese. Saya tak faham kenapa you nak promote business cheese bila mana Malaysia bukan pengeluar terbesar cheese. Tak ada pun tempat dekat Malaysia boleh keluarkan cheese sebab kita tak ada lembu susu. Negara kita ada. Kan? So tak membantu untuk ekonomi sebenarnya. Kan? Secara direct lah duit tu akan keluar daripada Malaysia which is not good. Okay? So this is some of the ways macam mana kita nak improvekan decision making. Kita brainstorming, maksudnya discussion lah. You panggil discussion kan selalunya kan. And then meeting lah tu yang selalu yang kita buat. Okay. So kita generate idea lah dalam proses ni. Okay. And then the last part adalah issue. Okay. So the last part adalah issue. Sekejap saya kena scroll sekejap. So bila buat decision making dalam kumpulan, janganlah duduk diam. Kena participate. Yang tu yang saya selalu emphasize kat student lah. Saya tahu kadang ada orang yang lebih banyak bersuara. Yang pemalu-pemalu ni selalunya diam je. Tapi you kena faham, semua orang ada advantage dan you kena belajar berani bersuara. Budak-budak yang berani bersuara ni sebab dia orang memang daripada kecil macam tu. Practice. Maybe kat rumah adik-beradik ramai saya rasa. Jadi you kena be the loudest one in the room dan only you will get people attention. Mungkin. Tapi it doesn't mean you budak pemalu, you tak boleh bagi pandangan. Saya pernah kerja dengan siapa? Miss Mazni. Siapa ada ambil kelas Miss Mazni tak Sam ni? Asal pengurusan dengan marketing mirror subjek kan. So maksudnya next sem lah baru you jumpa kan. Saya kerja dengan dia kan. Pendiam. Masa saya masuk UMK 2016, first time saya kerja dengan dia. Pemalu, pendiam. Tapi first group discussion, semula-mula saya tak nampak kelebihan dia kan. Tapi lepas dah saya kerja dengan dia lebih kurang dah few months, dalam 6 bulan lebih, saya perasan dia bagi banyak idea
Yang saya consider diri saya kreatif lah juga in a way buat keputusan kan. Dia bagi solution yang saya sendiri tak terfikir kan. Orang dekat tempat kerja panggil saya pandai, tapi kan bila orang nampak kita pandai, ni masalah perception bias lah ni. Bila orang nampak kita pandai, orang anggap saya punya keputusan adalah keputusan yang terbaik untuk kumpulan tu. Padahal kita buat brainstorming bukan nak dengar keputusan saya. Kalau macam tu aku autokratik. Nanti kita belajar leadership style. Aku autokratik ke? Kan? Baik tak payah ada team, aku kerja seorang. Kan? Dah tu buat apa UMK ambil kau kerja? Buat apa syarikat ambil kau kerja? Kalau kata decision tu aku boleh buat seorang kan, contohnya kan. Okay. So bila saya kerja dengan dia, saya perasan dia punya solution kebanyakannya adalah yang saya sendiri tak terfikir kan. Dan dia walaupun dia pendiam, tapi dia berani. Dia cakap, saya rasa kita boleh buat benda ni lebih baik. Dia berani cakap macam tu. Memang saya sampai sekarang, walaupun saya ketua, saya sangat respect cara dia kerja sebab dia tak takut menyuarakan pandangan dia. So pemalu tak semestinya you tak boleh memberi pandangan. So you kena tahu tu dua benda berbeza. Memberi pandangan dengan pemalu adalah dua perkara berbeza. Kalau you tak nak bagi pandangan, tu bukannya pemalu. Tu penakut. Penakut, budak yang cakap banyak pun ramai yang penakut. Okay? So buang perasaan takut untuk memberi pandangan. Kena start bagi pandangan. Dan jangan bagi pandangan hanya just bagi pandangan, just nak tolong bagi suara. Tolong bagi suara. Tu satu hal juga. Just nak cakap saya setuju. Tolonglah. Setuju kenapa? Sebab tu perasan cara saya bagi assignment. Kenapa you setuju? Kenapa you tak setuju? Okay? Ya. Ada apa? Ada apa-apa kan? Saya dengar ada bunyi je. Right. Okay, so dalam isu untuk membuat keputusan, kita ada perbezaan, ada 4 lah yang perbezaan di antara kita semua lah. Okay, so the first one adalah national culture lah. Kalau dekat Malaysia, lain agama, bangsa, pendidikan, semua adalah consider different culture. Okay. So bila lain culture, cara kita dibesarkan, semua akan buat keputusan berbeza. So saya pernah kerja dengan Chinese, Indian, orang Sarawak. Saya pernah kerja dengan diorang. Bukan, Sabah. Dengan budak Sarawak saya tak banyak sangat exposure bekerja. Saya pernah bekerja dengan budak Sabah. Indian of course, Chinese of course. Saya pernah kerja, semua style kerja lain-lain. Okay. Bukan senang kerja dalam environment macam tu kan. But then it makes me a better person kan. You pun nanti akan jadi better person sebab you akan consider semua orang punya pandangan ataupun semua orang punya latar belakang. Bukan kita cakap atas paper je, kami satu Malaysia, whatever, keluarga Malaysia, whatever. Kita memang buat benda tu kan. Bukan senang buat benda tu kan. Dulu saya pun kata orang Kelantan pemalas. Sebab bila saya kerja dekat KL, itu yang semua orang cakap pasal orang Kelantan. Orang ramai tak suka kerja dengan budak Pantai Timur. Saya bagi tahu sebab dalam kelas ni 70% budak Pantai Timur. Ramai orang tak suka kerja dengan budak Pantai Timur sebab dia orang kata budak Pantai Timur malas. Kelantan, Terengganu faham. Pantai Timur ya? Sebab tu you ingat kenapa saya datang sini? Saya datang sini sebab saya nak belajar sendiri, is that the right perception pasal orang Pantai Timur? Which is ada yang betul dan ada yang tak betul. Tapi sekarang saya tak cakap sekarang saya tahu sendiri. Dan saya tahu bila tak bagus macam mana saya sebagai ketua saya boleh pelan-pelan motivate staff-staff untuk lebih bermotivasi bekerja. Itu benda yang saya rasa paling susah sejak saya berada dekat UMK, nak motivate orang bekerja. Orang yang datang daripada pantai barat, kerja dekat pantai timur pun ikut perangai orang pantai timur sebab kita ikut majoriti. Betul tak? Tadi kan kita tengok dalam keputusan tadi. Kita selalu ikut orang majoriti buat kerja. Tu masalahnya.
Padahal kalau ikutkan kebanyakannya budak pantai barat, orang tak kata macam tu. Kan? Tapi bila datang sini, kita kena ikut demo. Kan? Saya boleh cakap Kelantan sikit-sikit. Kan? Saya boleh. Kan? So, amaran mesra untuk graduat. Kan? Untuk you all lah. Budak Pantai Timur ke apa. Saya dalam kelas saya tak bias saya. Saya pernah jumpa budak Kelantan student. Dia grad tahun ni lah rasanya. Dia grad tahun ni lah. InsyaAllah dia grad bulan depan. Dia grad ujung bulan ni. One. Tu antara student yang bagus yang saya pernah ajar. Budak Pantai Timur. Budak Kelantan lah. I'm talking about budak Kelantan. Budak mana lah? Pasir Mas ke Kota Baru ke? Tu antara memang budak yang very excellent dalam kelas saya. Senior you. Grad tahun ni. Tu antara budak yang bagus saya pernah mengajar. Ada lagi, ramai lagi. Budak Pahang. Memang totally different person lah diorang kan. Daripada tahun pertama saya jumpa diorang masa SEM 1 sampai diorang habis SEM 7. Now lain. Biasa saya jumpa diorang SEM 5 pun diorang dah lain. Which is saya nampak lah memang saya strict dalam kelas kan. Ni kita belajar online tak nampak sangat strict kan. Memang saya strict dalam kelas. Tapi saya fikir kalau saya tak tegur, siapa nak tegur? Nak tunggu bos tegur ke? Saya tak nak sampai bos you tegur. Once bos you tegur, dia akan jadi problem dah lah. Sebab bos ni bukan semua baik hati lah, saya bagi tahu lah. Saya banyak kerja dengan saya banyak kerja dengan mulut-mulut laser. Saya banyak kerja dengan orang yang macam tu, they don't care you siapa, mak ayah you siapa, they don't care. Saya pernah kerja ramai bos macam tu, lebih ramai orang yang macam tu sebenarnya. Not very kind lah. Okay, nanti kita masuklah part apa Sapari tu tanya part bully kan. Nanti kita masuk part tu. So, you nak kerja dalam Malaysia pun sebenarnya ada national culture ni. Okay, so lain state, you kena faham lah, lain negeri, lain. Sebab tu selalunya bila awak pilih buat assignment, selalunya you pilih satu bangsa yang sama, satu state yang sama. Ni yang benda yang saya perasan. Masalah student. Tapi ikut you lah kan, malas lah saya tak nak bising benda tu sebab pada saya ikut you nak buat assignment you buat sendiri. Tapi you kena faham bila kat office you tak dapat pilih dah you punya group assignment. You akan dapat team macam saya dapat sekarang. Saya dapat team semua lain-lain, ada yang senior daripada saya in terms of bekerja kat UMK, ada yang lebih junior daripada saya baru masuk kerja tahun ni. Tapi ada PhD. Tapi saya ketua. Okay. So it's not easy lah untuk bekerja bergerak sebegitu. Okay. So kalau kata you kerja luar daripada Malaysia, of course culture akan lain. Sebab tu orang suka compare. Kalau dekat negara Jerman bukan macam ni pun. Contohnya, kalau you tak suka Malaysia kerja macam tu, pergilah duduk Jerman. Saya selalu kata macam tu, pergi je lah duduk Jerman. You tak duduk lagi Jerman, you tak faham. Saya duduk UK 3 tahun pun as student, saya bukan duduk UK 3 tahun sebagai pekerja. Dia orang punya bias dekat tempat kerja sama je bias macam dekat Malaysia. Kalau kata kat Malaysia bergosip dekat office, kau ingat dekat UK tak ada ke gosip office? Saya dah banyak dah dengar gosip. Saya pernah ada student Malaysia yang sama buat PhD dengan saya. Dia katalah, tak nak balik Malaysia. Kenapa saya tanya? Tak nak, dekat Malaysia punya office politik teruk. Saya kata, kau duduk universiti kau tak sembang dengan budak office ke? Saya tanya. Dia kata, kenapa? Kat UK pun sama, aku kata. Berapa banyak dah saya tengok kes bully lah, kes tak boleh naik pangkat lah dekat UK, berlambak. Termasuk supervisor saya sendiri kan. Walaupun pandai, tapi bukan orang ni, universiti tak nak bagi profesor, dia dapat profesor lambat juga. Walaupun antara yang very good lah in kerja dia. Okay, so apa tadi? Sorry, kat sini kan, creativity. So creativity penting, kena kita akan adalah semua orang akan ada different. Bila kita cakap pasal creativity, kita bukan cakap je orang yang kreatif left brain, otak kanan otak kiri ya. Ni benda yang saya pesan dekat student, selalunya saya kata you jangan percaya sangat personality test tu. Bila you percaya personality test, apa yang you akan buat, you akan ada framing bias. You sentiasa fikir, you orang otak kiri, tak bagus nombor. You otak kanan, you tak bagus, creativity. Tu hanya indikator saja you orang macam mana.
You kena faham benda tu. Saya selalu pesan kat student saya kelas SAM 7 pun saya cakap benda yang sama. Saya baru discover benda tu tahun lepas, which is creativity sebenarnya kita boleh develop benda tu. Dan saya baru realise saya selama ni orang kreatif. Cara saya buat keputusan selalunya lain daripada orang lain punya buat keputusan. Itu adalah kreativiti. Walaupun saya tak pandai melukis. Saya sampai sekarang tahu lukis orang lady je. You all mungkin ada yang ramai yang pandai lukis kan. Saya pandai lukis orang lady je. Tapi bukan pasal lukisan tu maksudnya kreativiti. Kreativiti adalah cara kita buat keputusan. Cara kita approach, pilih alternatif contohnya kan. Itu semuanya adalah proses kreativiti. Dan dalam usahawan, kreativiti adalah kriteria yang paling orang value. Kalau tak, ingat lagi saya cakap, kalau you tak kreatif, business you tak unik. So you akan jadi sama macam orang lain yang semua dekat Shopee tu, yang semua yang ada dekat market Malaysia sekarang. You akan jadi sama. Bila you jadi sama, siapa nak beli produk you? Kena ingat benda tu. Okay. So design thinking, big data, sekarang ni kebanyakannya nombor lah big data ni kan. So design thinking ni cara kita approach problems. Big data ni kebanyakannya pakai nombor, lebih kepada teknologi. Maybe dalam kelas Dr. Salina ada nanti cover. So kadang-kadang keputusan sekarang bukan orang yang buat, komputer yang buat. Macam apa korang pakai? Korang pakai apa? Spotify, TikTok, YouTube. Dia pakai algoritma kan. Selalu recommend video YouTube. Saya tak familiar dengan TikTok tapi saya familiar YouTube. YouTube suka recommend video yang saya tak cari pun tapi sampai dekat saya punya, bila buka YouTube tu dia keluar video tu. Perasan tak? Facebook pun sama. Saya kan kadang scary tengok Facebook ni. Dia dengar ke aku cakap apa? Kalau hari ni cakap pasal design thinking, ni cakap pasal big data, kejap lagi buka Facebook. Ni kan saya depan saya punya komputer, depan telefon kan. Kejap lagi saya buka saya punya Facebook akan keluar pasal artikel pasal big data. Kan? Tu masalah Facebook lah kan. Saya tahulah memang maksudnya dia dengar semua apa yang kita cakap hari-hari. Sebab kalau takkan you buka Facebook, dia akan bagi artikel tu depan mata saya kan. Saya macam apa benda lah Facebook ni. Geram juga kan kadang-kadang. Yalah kita bukan silent telefon, betul tak? Sebab kalau silent telefon tak dengar langsung telefon you kan. So problem dalam big data lah. So just nak bagi tahu kebanyakannya keputusan sekarang ada yang bukan orang buat, ada yang mesin buat, termasuk memilih pekerja. Okay, right. Ada soalan setakat tu?